Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 25 insya-Allah. Kepada semua hadirin dan juga hadirat, kepada sahabat-sahabat yang berada di line pada ketika ini, diharapnya akan dapat bersama-sama membuka mushaf supaya kita dapat insya-Allah mentadabbur dengan lebih efisien, insya-Allah dengan lebih bermanfaat. Moga-moga semua perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mushaf, di dalam Quran, pada muka surat 25 yang akan kita bacakan pada hari ini akan dapat dimanfaatkan dengan secara yang terbaik insya-Allah. Jadi hari ini kita akan membaca daripada surah Al-Baqarah insya-Allah, daripada ayat 164 sehingga ayat 169. Tak banyak insya-Allah hari ini, daripada 164 sehingga ayat 169 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan lihat daripada muka surat ini. Muka surat ini adalah berkaitan, yang pertamanya secara ringkasnya, sinopsisnya adalah yang pertama berkaitan dengan tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya, kepada kita semua. Kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bagaimana setengah-setengah daripada manusia ini boleh mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan juga di dalam surah ini kepada kita semua tentang hubungan yang mungkin berlaku di antara pengikut dan yang diikut, di antara ketua dan juga orang-orang yang mengikut mereka, dan apa yang berlaku kepada mereka di hari kiamat nanti. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan juga tentang makanan, kerana ada setengah daripada manusia yang mengharamkan sesuatu benda yang tidak sepatutnya diharamkan, sedangkan ianya tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka telah mengada-ngadakan perkara-perkara yang tertentu dan mengatakan bahawa perkara ini adalah haram dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan lihat perkara-perkara ini dalam ayat-ayat yang akan kita bacakan dalam muka surat yang ke-25 pada hari ini. Yang pertama sekali ialah ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ayat yang pertama ini dikatakan oleh setengah-setengah daripada ulama-ulama tafsir sebab turunnya adalah kerana orang-orang musyrik ni telah meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tanda-tanda kewujudan Allah, apakah tanda-tanda keesaan Allah, kekuasaan Allah dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat ini, iaitu ayat 164, Allah SWT telah menyebutkan sebanyak 8 perkara, iaitu 8 tanda-tanda yang menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang pertamanya, iaitu yang di inna fi khalqis samawati wal ardi, iaitu dalam kejadian langit dan juga bumi. Jadi kalau kita tengok di sini, Allah Subhanahu wa taala telah mempluralkan as-samawat. As-sama, kali ikut asalnya as-sama ini ialah satu benda yang berada di atas. Apa-apa yang saja di atas dipanggil as-sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala plural di sini, iaitu jamak dalam bahasa Arabnya, itu menyebutkan as-samawat kerana di dalam ayat yang lain disebutkan bahawa langit ini 7 lapis, ada 7. Jadi bagaimanakah bentuk 7 tu kita wallahu alam bis-shawab, tapi Allah Taala sebutkan 7 Macam-macamlah penafsiran yang diberikan oleh saintis-saintis Tapi bagi kita yakin Allah Taala sebutkan 7. Kemudian yang keduanya itu yang pertama kejadian langit.
Kemudian yang keduanya ialah al-ardi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan di sini jamak plural kepada al-ardi. Kerana apa? Disebutkan oleh ulama kerana pada kelihatan manusia, walaupun dia 7 lapis juga sebenarnya, dia ada 7 juga lapisan, tapi bagaimanakah bentuk lapisan yang manusia dapat lihat hanyalah satu saja kan, iaitu bumi. Seketul kita katakan, bulat kan bumi kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini dengan menggunakan mufrad iaitu satu saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang pertamanya itu adalah dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fi khalqis samawati wal ardi. Kemudian yang ketiganya Allah Taala sebut lagi waqtilafil laili wan nahar. Ikhtilaf ni daripada perkataan khalafa lah. Daripada perkataan ini lahirlah perkataan khalifah, khalfun dan sebagainya. Iaitu maksudnya ialah satu benda yang datang kemudian datang lagi selepas daripada itu yang mengiringinya. Maknanya yang datang belakang satu benda tu, maka itu nama dia ialah khalfa. Khalfa, khalifah, ikhtilaf. Kerana apa? Kerana malam dan juga siang ni dia datang yang ni datang selepas tu, kemudian tu datang selepas tu. Yang ni datang, malam datang, kemudian lepas tu datang siang. Lepas siang datang, kemudian datang malam pula kan. Jadi maknanya ialah turut menurut kita katakan, iring, bukan seiring tapi dia lepas tu yang ni habis nanti datang pula. Macam itulah. Sebab itulah nama dia ialah ikhtilaful laili wan nahar. Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan ikhtilaf sini maksudnya juga ialah dia datang dan pergi, dan kemudian ada dia pendek, ada dia panjang kan. Kalau kita yang berada even kita yang berada di sini pun, iaitu di tropika kan, di khatulistiwa pun kita akan merasailah kadang-kadang dia panjang sikit. Tapi orang-orang yang berada di negeri-negeri sejuk, negeri-negeri hemisfer yang ekstrim sana kan, yang utara ataupun selatan, mereka akan rasalah benda ni, iaitu kadang-kadang panjang, malam ni panjang, kadang-kadang malam ni pendek. Itu musim panas, musim sejuk kan. Kemudian itu yang keempat itu 4 perkara dah. Kemudian yang kelima Allah Ta'ala sebutkan sini, iaitu wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Yang seterusnya ialah iaitu disebut sebagai fulki. Fulki ni maknanya ialah kapal dia adalah kalau dalam bahasa Arab ada safinah. Safinah ni bot kita katakan. Tapi apabila kapal tu besar, bot tu besar, maka dipanggil al-fulk dalam bahasa Arab. Jadi Allah SWT sebut selepas daripada itu yang kelima ni, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kapal-kapal yang tajri fil bahri, yang berlari di laut. Maknanya berlayar di laut lah kan. Bima yanfa'un nas, bima situ nama dia bab as-sababiyah, iaitu bab kenapa? Dengan membawa, artinya iaitu dengan sebab membawa barang-barang yang memberi guna kepada manusia. Jadi kapal-kapal tu kita tengoklah kan sekarang kan, kebanyakan daripada muatan-muatan yang makna bertukarkan daripada satu negeri ke satu negeri, semuanya adalah melalui kapal. Ada yang melalui kapal terbang, tapi zaman dulu mana ada kapal terbang jadi kapal ni telah digunakan sejak daripada dahulu lagi. Dan kita tengoklah sebenarnya sebahagian besar daripada perpindahan barang-barang pun adalah sebenarnya melalui kapal. Yang baru ni yang berlaku kan di Suez, terusan Suez. Apabila dia blok terusan Suez tu, maknanya banyaklah kapal-kapal yang tak boleh berlayar kan. Jadi bayangkan kenaikan harganya, barang-barang terhadnya, tak cukup barangnya di Eropah dan juga di sebelah sini. Kenapa? Kerana perpindahan tak boleh berlaku. Hanya kerana baru satu perkara kan. Jadi bayangkan betapa besarnya kapal-kapal ni dengan membawa kontena dan sebagainya. Jadi Allah SWT sebutkan ke sini. Semua tu, kenapa kapal-kapal tu yang dibuat daripada besi dia tu adalah, kalau ikutnya kapal ni adalah satu benda yang besar kan. Air tu kalau ikutnya lemah kan. Tapi kenapa dia tidak tenggelam kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala dah tak izinkan, maka Allah Taala akan tenggelamkanlah kapal tu kan. Jadi berlakulah Titanic dan sebagainya. Tapi nak cerita di sini bahawa itu merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi manusia tak fikir kan. Tak fikir bahawa kapal tu sendiri adalah merupakan salah satu daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, itu yang kelima Yang keenam, tanda kekuasaan Allah Taala lagi. Wa ma anzalallahu minas sama', dan apa-apa yang diturunkan daripada atas disebut daripada langit lah, iaitu daripada atas daripada atas. As-sama' tu daripada atas, min ma'in, daripada air-air. Maknanya Allah Taala menurunkan air itu. Air itu maknanya air hujan Kemudian fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dengan air hujan tu maka dihidupkanlah bumi ini
selepas daripada matinya. Kalau tak ada air hujan, habis semua mati kan. Kemarau. Kita kata, alah tak ada. Kita di negeri tropika ni, kita di negeri ni, hujan ada banyak kan. Tapi cuba bayangkan kadang-kadang kemarau tu tak ada. Kemarau tu berlaku. Kita tengoklah pokok-pokok padi, pokok-pokok apa mati kan. Tak boleh nak tumbuh lah. Macam mana nak tanam kan. Pokok-pokok tanaman-tanaman ni, kalau dah kemarau. Jadi terpaksalah orang-orang di negeri Kedah ke dan sebagainya kan. Yang terpaksa solat istisqa kan, solat minta hujan kan apabila berlaku. Jadi nak menunjukkan bahawa air ni sangat penting, bukan hanya di negeri-negeri di gurun sahaja kan yang perlukan kepada air, tapi kita pun perlukan kepada air. Kalau air kemarau, tengokkan, bayangkan betapa susahnya kita kan. Air dah turun sikit di reservoir kan, tempat-tempat simpanan air tu, di ulu-ulu sungai, kita tengok apa yang dah berlaku kan. Maka air-air pun tak boleh dibekalkan. Jadi kita mesti sepatutnya adalah bersyukur kan. Allah Subhanahu Wa Taala kata fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah, dan daripada situlah bassa. Bassa tu maknanya ialah asalnya farraqa, maksudnya. Farraqa sini maksudnya kan. Farraqa wa nasyara, maknanya daripada satu dia berpecah-pecah lalu tersebar. Tersebar dengan air hujan itu dia jadi apa kan? Min kulli dabbah, daripada semua dabbah. Semua dabbah ni kalau ikut kadang-kadang digunakan maknanya ialah maknanya binatang. Binatang dipanggil dabbah, tapi maksud di sini adalah lebih umum. Lebih umum maksudnya semua sekali, termasuklah dabbah ni binatang ke, tumbuhan ke, apa-apa saja yang melata di atas muka bumi ni. Apa-apa saja yang berada di atas muka bumi ni, yang hidup, yang tumbuh, yang bergerak, yang menjala, semua itu dipanggil sebagai dabbah. Jadi Allah Ta'ala kata dengan hujan ini, maka lahirlah dabbah-dabbah dan berseleraklah dabbah-dabbah di atas muka bumi ini. Kita kata tengok daripada satu pokok, kadang-kadang ditumbuh pokok yang lain pula. Kenapa? Burung-burung datang makan buah ni kan, kemudian disebarkan. Kadang-kadang angin tu, kita belajar sains kan, kita tahu kan semua tu kan, benda-benda tu berlaku kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan benda ni. Kemudian yang ketujuh, Allah Ta'ala sebut lagi, iaitu nikmatnya. Yang ketujuh, tanda kekuasaan yang ketujuh apa? Wa tasrifir riyah. Tasrif ni ialah maksudnya, ialah maknanya taglib. Maksudnya dalam bahasa Arabnya, taglib ni maknanya menguasai. Menjadikan, tasrif itu makna dia ni berbolak-balik. Dia pergi ke sana, taklib. Taklib. Itu dia berbolak-balik, pergi ke sana, pergi kemari. Itu tasrif. Tasrifur riyah, maknanya angin. Riyah tu angin. Maknanya angin tu pergi ke sana, pergi ke sini kan. Kalau timur dia pergi ke sana, kalau barat dia pergi ke sana kan. Contohnya kalau panas dia pergi ke sana, dia mungkin memberi makna juga tanwi', kepelbagaian maknanya. Iaitu angin yang bertiup ke sana kemari. Jadi dalam bahasa Arab ni, orang Arab dia ada panggilan khusus. Kalau angin tu dia bertiup daripada matahari naik, dia panggil sob, gitu kan. Itu bahasa Arab lah. Kalau daripada barat, maka dia akan panggil dabur. Itu sampai macam tu sekali maknanya. Orang Arab ni memanggil kan. Kalau kita adalah kan monsun lah, beginilah sebenarnya. Tapi semua tu adalah merupakan tasrifur riyah. Allah Ta'ala cuba bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak gerakkan angin ni. Angin tu kekal saja kan. Berada pada satu tempat saja kan. Berada pada satu apa kita kata, tak bergerak-gerak kan. Apa jadi kan? Nescaya kapal tak boleh nak berlayar, tak berlakulah awan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi selepas daripada tu, perkara nombor 8. Perkara nombor 8 ialah was-sahabil musakhkhar bainas samai wal ardi. Di antara kekuasaan lagi yang ke-8 Allah Ta'ala sebut sini ialah awan. Awan ni Allah Ta'ala kata musakhkhar. Awan-awan ni dia musakhkhar, maknanya ditundukkan maksudnya. Ditundukkan oleh Allah, muzallal bi amrillah. Dia tu maknanya mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berada di antara langit dan bumi. Kita tengok awan kalau kita naik kapal terbang kan. Kalau masa kita boleh naik kapal terbang dululah kan. Sekarang ni tak banyak kapal terbang kan. Bila kita tengok awan tu kan, macam mana awan tu kan? Dia berada di tengah-tengah di antara langit dan bumi. Kalau kapal terbang tu naik sikit, kita berada di atas, lebih atas daripada awan dah. Tapi kalau kita berada di bawah, maka awan tu di atas. Tapi kadang-kadang kita lalu tengah-tengah awan tu. Kita tengok awan tu tak jatuh-jatuh kan. Macam mana kan, pelik kan. Kemudian dia mengandungi banyak air hujan. Kemudian tu dia menurunkan hujan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan sini. Disebutkan di sini. Was-sahabil musakhkhar bainas samai wal ardi. Dia bergerak ke sana kemari. Dia ikut juga musim kan. Kadang-kadang dia pergi ke sana kan. Jadi semua tu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi di mana Allah Ta'ala kata la ayat liqaumin ya'qilun. Semua tu adalah menjadi ayat, menjadi tanda-tanda, menjadi sign.
kepada orang-orang yang boleh berfikir, orang yang nak berfikir, orang yang mahu berfikir. Kalau orang yang tak nak berfikir, memang dia tak nampak lah, dia tak fikir benda ni. Dia fikir secara ekonomi ke apa dah. Jadi setelah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan semua sekali tanda-tanda kekuasaan yang banyak, yang 8 perkara ni, tapi sebenarnya bukan 8 saja kan, tapi Allah Taala sebut di sini. Ada 8 di sini kan. Walaupun begitu, tiba-tiba ada juga manusia ni kan yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut selepas daripada tu, wa minan nas. Tapi ada juga, walaupun demikian, ada juga manusia-manusia ni yang man yattakhizu min dunillahi andada. Mereka-mereka yang mengambil selain daripada Allah sebagai andad. Andad ni maknanya ialah daripada nid. Nid ni ada banyaklah penafsiran. Tapi penafsiran yang popular di sini ialah yang pertama sekali mereka itu mereka-mereka yang mengambil asnam, mengambil berhala sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa macam tu, ada juga yang mengambil berhala. Ataupun ada juga yang menafsirkan andada di sini maksudnya ru'asa, ketua-ketua. Kenapa? Kerana ada kaitannya dengan ayat yang selepas daripada ni. Tapi apa pun, kita boleh, ulama yang lain mengatakan bahawa ia adalah umum. Umum iaitu apa-apa saja yang diambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan, sebagai syirik, maka itu adalah sebagai andadan. Jadi inilah kepelikan manusia. Ada yang mengambil selain daripada Allah itu sebagai sembahan-sembahan ataupun sebagai syirik-syirik. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mana mereka ni sayangkan kepada benda tu. Sama seperti mereka ni sayang kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik ni, mereka ni menjadikan Allah ini satu daripada Tuhan. Bukan satu-satunya Tuhan. Jadi banyak bagi mereka ni Tuhan. Allah pun Tuhan juga. Lata pun Tuhan juga, Uzza pun Tuhan juga, Manat pun, jadi macam-macam, Hubal pun Tuhan juga, macam-macam Tuhan bagi mereka ni. Kita katakan ada lebih daripada 300 Tuhan bagi mereka ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, ada juga orang mengambil selain daripada Allah dan mereka ni sayang sama seperti mereka ni sayang kepada Allah. Iaitu apa mereka sama sayang ni? Maknanya syirik makna dia. Sedangkan Allah Taala kata di sini, wallazina amanu, sedangkan sepatutnya apa yang sepatutnya apa, iaitu orang-orang beriman ini lain. Orang beriman ini asyaddu hubban lillah, mereka ni lebih sayang kepada Allah daripada yang lain ni. Maknanya mereka ni tak berpisah daripada Allah. Orang musyrik ni macam mana sikap mereka, iaitu mereka ni dalam keadaan-keadaan tertentu, bila mereka ni susah, mereka akan minta kepada Allah. Tapi dalam keadaan senang, mereka tak akan itu Allah. Jadi mereka cari Allah ni masa susah saja. Jadi itulah maksudnya. Jadi orang-orang beriman, dia tidak macam tu. Dia tolak semua yang lain ini. Mereka ni hanya ambil Allah Subhanahu Wa Taala saja sebagai Tuhan. Ini yang dimaksudkan lah. Itu kan. Asyaddu hubban lillah. Walau yaral lazina zalamu iz yarawnal azab. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah. Kalaulah di sini. Kalaulah orang-orang yang zalim itu mengetahui. Yara di sini maksudnya ya'lam. Maksudnya, iaitu mengetahui. Kalaulah orang-orang yang zalim itu, iaitu orang kafir itu mengetahui, apa mereka ketahui? Ketika mereka ini yarawnal azab. Ada bacaannya dengan yarawna, ada bacaan dengan yurawna. Kalau yurawna, artinya ialah diperlihatkan. Kalau yarawna, mereka melihat. Jadi dua-dua tu ialah boleh. Itu adalah dua kiraat. Kiraat yang ada, yang boleh dibaca. Jadi Allah SWT sebut sini, nanti apabila mereka diperlihatkan ataupun mereka ni melihat azab, iaitu pada hari kiamat, jadi nescaya, jawapan dia tak ada situ. Kalau lau ke dalam bahasa Arabnya, lau mesti ada jawapan. Kalaulah mereka orang-orang yang zalim itu melihat azab, nescaya pada ketika itu mereka akan melihat satu benda yang sangat besar. Jadi Allah Ta'ala kata, annal quwwata lillahi jami'a. Pada masa itu Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kekuatan, kehebatan, kekuasaan Allah lah, lillahi jami'a. Kekuasaan semuanya adalah untuk Allah Ta'ala saja. Maknanya tak ada yang milik lagi. Pada hari kiamat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya, limanil mulkul yaum. Pada hari ini siapa lagi yang berkuasa? Siapa nak jadi raja lagi? Siapa yang kata hebat sangat? Mana-mana? Allah Ta'ala tanya. Lalu semua akan berkata, lillahi al-wahidul qahar. Bagi Allah sahaja pada hari ini kan.
Jadi pada hari ni, pada hari atas dunia ni, macam-macam lah manusia ni kan. Dia kata dia kuat lah, dia kata ni. Tapi pada hari dilihat azab tu, barulah manusia terpaksa mengaku bahawa annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Dan Allah itu sangat-sangat syadid al-azabnya. Jadi, seterusnya ialah kita masuk ayat yang seterusnya itu ayat yang ke 166 166, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sekarang ni pula tentang apa, iaitu tentang apa yang berlaku di antara orang yang mengikut dengan orang yang diikut. Maksud sini ialah semasa atas dunia ni berlakulah kan, orang ni ikut orang ni kata ini ketua dia, ni ikut orang ni, kadang-kadang kan kita ikut orang, kadang-kadang orang ni sesat tapi menyesatkan kita, tapi kita ikut juga kan kadang-kadang. Macam tak kisah kan. Jadi orang ni takut kepada orang ni, jadi dia pun ikut. Kadang-kadang dia ni terpengaruh dengan orang ni, lalu dia pun ikut. Macam-macam kan, kadang-kadang ikut tu kerana pengaruh. Kadang-kadang ikut tu kerana sesuatu kan, kerana nak duit, kerana nak apa kan, kerana harta dan sebagainya. Macam-macam jenis orang mengikutnya. Jadi pada hari kiamat ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Yang mengikut, tak mengikut ni semua ni, Allah Ta'ala kata, iztabarra'al lazina tubuh. Ingatlah pada hari akhirat nanti, tabarra'al lazina tubi'u. Tubi'u ni maksudnya orang-orang yang diikut. Maknanya ketua lah. Ketua-ketua ni akan tabarra'. Tabarra' ni maknanya berlepas diri. Berlepas diri maknanya kata kau dengan aku tak ada hubungan. Kau jangan mengada-ngada kata aku ni, kau ni ikut aku dan sebagainya. Jadi pada hari kiamat barulah masing-masing tabarra'. Masing-masing tak nak mengata bahawa aku ni pengikut aku, kau ni pengikut aku ni sebabkan akulah, kau ni sesat dan sebagainya. Masing-masing tak nak mengaku dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini, istabarra'al lazina tubi'u minal lazina taba'u. Orang-orang yang diikut akan mengatakan kepada orang-orang yang mengikut. Yang diikut mengata kepada yang diikut, iaitu ketua mengatakan kepada orang bawah, orang atasan mengatakan kepada orang bawahannya, mengatakan kami tak tahu apa-apa, bukan kami yang menyesatkan kamu dan sebagainya. Masing-masing tak nak mengaku. Wara'awul azab wa taqatta'an bihimul asbab. Wa taqatta'an bihimul asbab. Jadi Allah sebut sini iaitu apa? Pada masa tu semua tu akan melihat azab. Bila melihat azab ni barulah masing-masing tak nak bertanggungjawab. Pada hari dunia ni mereka lah yang menyesatkan orang. Mereka lah mengajak orang kepada keburukan dan sebagainya. Bila dah sampai ke akhirat ni masing-masing nak berlepas diri. Jadi Allah Ta'ala kata, wa taqatta'at bihimul asbab. Taqatta'at maknanya putus. Bihim sini maksudnya anhum maksudnya. Iaitu di kalangan mereka itu terputuslah hubungan sesama mereka itu al-asbab. Al-asbab sini, dalam bahasa Arabnya dia kata itu apa? Dia panggil sebagai al-asbab ni iaitu hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan di atas dunia ni. Sama ada hubungan kerabat ke, sama ada hubungan ketua dan bawahan ke, subordinate dengan orang atasannya dan sebagainya. Pada masa itu tak ada lagi hubungan. Hubungan. Jadi asalnya al-asbab ni dalam bahasa Arabnya daripada sababun. Sababun ni singular dia. Asbabun adalah jamak dia. Jadi sababun dalam bahasa Arab asalnya ialah tali yang kita gunakan untuk memanjat tu. Memanjat naik ke atas. Itu tali tu nama dia sababun. Sababun yang digunakan untuk panjat pokok ke panjat apa kan. Itu nama dia sababun asalnya. Tapi selepas daripada tu digunakan perkataan sababun untuk bagi sesuatu yang digunakan, iaitu kita gunakan sesuatu benda untuk sampai kepada benda yang lain. Itu nama dia sababun. Jadi dalam di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata putuslah segala hubungan. Maksudnya hubungan itu hubungan kepribadian ke, hubungan kenal tak kenal ke, hubungan kau ketua aku orang bawahan ke dan sebagainya itu semua tu telah putus. Lalu pada ketika itu apa kata orang-orang yang mengikut ni, iaitu pengikut-pengikut ni kata apa? Wa qalal ladzina taba'u law anna lana qarrah fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dah sampai ke akhirat, barulah orang-orang yang mengikut ni menyesal. Jadi apabila mereka menyesal, mereka kata apa? Lau anna lana karrah. Kata-kata penyesalan mereka tu, kalaulah ada bagi kami ni karrah. Karrah ni makna raja'ah, maknanya balik semula ke atas dunia ni. Kalaulah kami ni boleh balik semula ke atas dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Nescaya kami tak akan bersama-sama kamu lagi di atas masa atas dunia kan. Sebagaimana sekarang ni kamu kata tak ada kaitan, maka kalau begitu
kalau kami boleh balik ke atas dunia ni, kami tak akan ikut kamu lagi. Jadi apa guna lagi kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, maknanya apa kan? Dia akhirat barulah masing-masing rasa nak berlepas diri, rasa tak nak mengikut kan. Tapi semasa di dunia ni mereka ikut saja, dengar saja cakap kan. Kalau orang atas cakap macam ni, mereka walaupun benda tu bercanggah, kalau benda tak bercanggah tak ada jadi masalah kan. Tapi walaupun benda tu salah, walaupun benda tu betul, ikut semua kan. Sebab apa? Kerana kepentingan duniawi lah kan. Kerana mereka ni orang besar dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, apa ni? Nadamah, perasaan menyesal tu hanya datang semasa hari akhirat. Kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Allah Ta'ala kata, macam itulah. Sebagaimana Allah Ta'ala kata kazalika tu, zalika tu maknanya ialah syiddatul azab. Sebagaimana kami telah tunjukkan kepada mereka tu azab, macam itulah juga kami telah jadikan kepada mereka ni amalan mereka itu sebagai penyesalan. Jadi penyesalan ni ialah perasaan dalaman. Yang nampak azab ni ialah nampak dengan mata. Jadi di luar pun mereka nampak, penyesalan dalaman pun mereka nampak. Jadi maknanya penyeksaan ni datang dalam dua bentuk lah kan. Penyeksaan dalaman dan juga penyeksaan luaran. Maknanya mereka kena azab, dan juga yang kedua mereka rasa menyesal sangat-sangat, kenapalah aku mengikut orang-orang yang telah membawa aku kepada kesesatan semasa atas dunia dulu. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka ini tidak akan keluar daripada neraka tu. Seterusnya ayat 168 ya ayyuhan nas. Sekarang kita masuk pula kepada satu cerita baru. Ulama-ulama menyebutkan bahawa sebab nuzul kepada ayat ni, ayat itu ayat 168 ni ialah berkenaan dengan apabila berlaku orang-orang Arab ni dia telah menjadikan setengah-setengah binatang mereka tu, binatang ternak mereka yang sama ada unta ke, kambing ke dan sebagainya, mereka ni kata macam ni. Mereka kata, binatang ni kerana dia ada sifat-sifat macam ni, kerana dia lahir macam ni, maka dia ni kita tak boleh sentuh dia. Kita tak boleh sentuh, maknanya kita tak boleh minum susu dia, kita tak boleh gunakan dia, kita tak boleh tunggang dia, kita tak boleh gunalah kan. Kita tak boleh makan dia, of course lah tak boleh lagi kan. Itu nama dia saibah, nama dia. Saibah ni maknanya ialah ditinggalkan maksudnya. Binatang yang ditinggalkan, yang tidak boleh disentuh, tak boleh diusik. Jamak dia, nama dia ialah as-sawaib. As-sawaib ni binatang-binatang yang ditinggalkan tu, sama ada unta ataupun lain-lainnya. Jadi orang Arab tu memang ada macam tu, perangai dia macam tu, dia buat satu tradisi dia macam tu, disebutkan dalam surah Al-Maidah lah kan. Kita boleh baca nanti lah kalau kita akan sampai kepada Al-Maidah. Jadi di sini apabila perbuatan mereka tu macam tu, dan mereka ni kata tak boleh makan, tak boleh minum dan sebagainya, ni sama lah kan. Kadang-kadang ada setengah-setengah negeri orang macam tu kan. Ada setengah binatang tu tak boleh makan, binatang ni tak boleh makan, jadi mereka tinggalkanlah mati macam tu saja kan. Ada setengah orang lagi, ada kita kata vegetarian lah, yang kata haramkan dia ataupun kesian kepada binatang. Ini pun adalah perangai-perangai yang ada lah kan, yang seolah-olah samalah dengan jahiliah dulu ni kan. Bagi mereka kan, setengah-setengah mereka tak nak makan binatang. Kenapa? Kesian binatang ni begini-begini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat ini untuk menolakkan cara pemikiran macam ni. Iaitu Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, kulu mimma fil ardi halala tayyiba. Makanlah. Apa kamu kata tak boleh makan ni? Makanlah daripada apa yang ada di bumi ni kalau perkara tu halal dan juga tayyib. Halal, tayyib. Tayyib itu ialah dia kata maksudnya dia kata mustalaz. Iaitu satu benda yang lazat, satu benda yang bagus untuk kesihatan, maka makan. Halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi Allah Ta'ala kata janganlah, dan kemudian jangan ikut langkah-langkah syaitan. Ataupun langkah syaitan ni maksudnya ialah turuk asyaitan. Khutuwat ni dalam tafsiran kata turuk. Turuk ni maknanya jalan-jalan. Tariqun, turukun. Cara-cara syaitan yang mana dia ni menghiaskan satu-satu benda tu. Macam inilah apa yang dibuat oleh orang kafir Quraisy ni. Mereka kata ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Itu sebenarnya cara pemikiran syaitan dah tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan kamu ikut cara-cara pemikiran macam tu. Kita ikutlah Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu lakum aduwwum mubin. Sedangkan syaitan tu adalah merupakan musuh kamu yang mubin. Mubin tu maknanya jelas. Memang jelas lah dia ni musuh kan.
Kenapa? Kerana dia ni mengajak sejak daripada Nabi Adam lagi kan. Syaitan, iblis ketua dia tu kan. Dan kemudian syaitan tu pengikut-pengikut dia, kerja dia lah untuk menyesatkan kita semua. Jadi kenapa kita nak ikut dia? Innahu lakum aduwwum mubin, musuh nyata bagi kamu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini dia. Bentuk-bentuk ajakan syaitan ni kan. Apakah yang disuruh oleh syaitan? Apa disuruh oleh syaitan ni? Disuruh apa? Suruh yang pertama su'. Su' ni ialah perkara-perkara dosa kan. As-su'u al-ismu dalam tafsiran kata. Jadi maknanya itu adalah kerja-kerja syaitan kan. Yang pertama suruh kita, dan dia akan katalah benda ni adalah bagus kan dan sebagainya. Sedangkan benda tu adalah dosa kan. Itu adalah cara syaitan. Yang kedua, syaitan ni menyuruh dengan fahsya'. Fahsya' ni ialah perkara-perkara yang merupakan buruk dari segi syarak. Yang tadi dosa, so maknanya mungkin kita kata hampir samalah kan. As-su' wal fahsya'. Nak ceritanya kadang-kadang benda tu dari segi akal ni kata cantik, tapi kita ni tidak boleh menggunakan akal. Sebab tu disebut sini fahsya' iaitu al-qabihu syar'an. Dalam tafsir jalan lain kata iaitu maknanya apa? Maknanya ialah satu benda yang buruk dari segi syarak walaupun dipandang baik oleh akal. Walaupun orang nampak macam bagus, tapi oleh kerana syarak mengatakan benda tu tak bagus, maka dia juga adalah tak bagus bagi kita kan. Sebab apa? Kita mengikut syarak. Kita bukannya mengikut akal semata-mata kan. Kemudian yang ketiganya, syaitan mengajak apa? Mengajak kepada menyuruh apa? Iaitu wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan kamu mengatakan kepada Allah satu benda yang kamu tidak tahu. Iaitu apa maksud dia? Iaitu kamu cuba mengharamkan suatu benda yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak tahu kan. Jadi kalau kita tak tahu, sepatutnya ialah kita refer kepada Allah. Jangan refer kepada syaitan. Jangan cakap satu benda kecuali kita tahu benda ni adalah hukumnya dari syarak dan sebagainya, barulah kita bersetuju dengan perkara-perkara tersebut kan. Jadi kalau kita tak tahu, kita referlah kepada orang-orang yang tahu, insya-Allah. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Hari ini sila ambil insya-Allah pengajaran yang terbaik daripada apa yang kita ceritakan pada hari ini. Itu sekadar yang mampu kita lakukan, dan insya-Allah banyak lagi insya-Allah. Kalau ada peluang, insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh membaca tafsir-tafsir yang lebih panjang, mendengar daripada asatizah, guru-guru kita yang ramai insya-Allah yang akan menceritakan lebih lagi lah. Ini saja yang mampu kita lakukan dalam masa setengah jam kita pada pagi ini insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.